Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan bahagian ayat ke-59 hingga 62 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat 38 jilid yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa an i'buduni hadha siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Sadaqallahul azim. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang yang beriman pada hari ini, wahai orang yang buat jahat. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu beribadah kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Sungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Di sini Allah berfirman mengkhabarkan perihal keadaan kaum kafirin yang kembali kepadanya pada hari kiamat. Maka pada waktu itulah mereka diperintah untuk memisahkan diri supaya tempat berdiri mereka ni berbeza daripada orang beriman. Sebagaimana juga kita dapat lihat dalam surah Ar-Rum ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma taqumu sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu manusia akan dibahagikan kepada golongan-golongan. Telah saya jelaskan dalam kuliah yang lalu bahawa perkataan yang digunakan oleh Allah di sini imtazu, diambil perkataan mazah yamizu, mazahu yamizuhu, iaitu berarti memisahkan satu kelompok daripada yang lain yang pada peringkat awal tadi menyatu satu sama lain. Kan kita dah bincangkan keadaan manusia bila mereka dibangunkan daripada kubur masing-masing sebelum ni, bagaimana keadaan mereka dihimpunkan itu dalam keadaan terkejut. Mereka semua didatangkan kepada padang mahsyar itu sebagaimana wanufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dalam keadaan kelam kabut, keributan, ketakutan, dan juga diusir dengan pantas, semuanya bergerak dengan cepat. Macam ibaratnya kita kata ajdath itu datang perkataan jadatha, iaitu jadathatun yang berarti tapak kaki kuda ketika ia berlari, bunyi gemersik, bunyi larian kuda. Macam itulah ketakutan manusia diambil dari perkataan tersebut dalam makna yang lebih luas. Jadi perintah ni bukan diarahkan langsung kepada para penghuni neraka, dan kerananya mereka diminta agar memisahkan diri, tapi dia merupakan satu perintah takwini. Maksud perintah takwini ni iaitu perintah Allah yang mencerminkan kehendaknya dan mewujudkan sesuatu itu dengan perintahnya tanpa mereka perlu bergerak. Seperti yang kita akan lihat di hujung surah Yasin nanti, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tinggal bila digunakan intazu ini bagi merujuk kepada apa yang kita namakan sebagai di sini majaz, bahawa ia merujuk kepada keadaan perintah Allah setelah itu berlaku dalam keadaan penghinaan ditujukan kepada mereka. Jangan duduk sini pergi tempat lain, padahal ketetapan itu telah pun ada dengan perintah Allah di bawah arahan kun fayakun itu. Kemudian datang perintah pemisahan. Selepas pemisahan itu, segera pula penghuni neraka itu tersingkir dengan penuh kehinaan dan penyesalan. Lalu sekali lagi Allah mengecam mereka dengan perkataan yang digunakan dalam ayat yang kita dapat lihat di sini. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah wasiatkan kepada kamu melalui rasul-rasul yang aku utuskan dan anugerah akal yang aku berikan untuk kamu berfikir. Takkanlah dalam keadaan kehidupan ni kamu tengok kereta sebuah yang indah, cantik, anggun, canggih itu, takkanlah dia berlaku sendirian tanpa ada penciptanya. Ini kapal yang besar, ini rumah yang cantik, takkanlah dia berlaku tiba-tiba je muncul seperti itu. Tentulah ada pembuatnya. Takkanlah kamu terfikir dengan dunia dengan segala keindahannya, kehebatannya boleh berlaku sedemikian tanpa kamu mencari aku. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini ahad, kata Al-Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya yang bernama Bahrul Ulum, bahawa perkataan ahad yang digunakan di sini alla tuti'u syaitan, di bawah prinsip yang telah kita lihat menerusi surah Al-A'raf, iaitu ketika Allah SWT menyatakan dalam ayat yang ke-27 menceritakan tentang perkataan Bani Adam yang digunakan ini, bagi kita memahami bahawasanya wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat 172 itu, bahawa ini merupakan satu mithaq,
satu perjanjian yang telah dibuat dengan Allah SWT. Itu makna alam ahad ilaikum ni, alam ataqaddam ilaikum, alam ubayyin lakum fil Quran, alam uwaddih lakum ya bani Adam bil kitabi wa rusul. Bukankah aku telah terang kepada kamu? Bukankah telah banyak aku hantarkan rasul-rasul? Bukankah aku beri kepada kamu akal? Jadi al-ahdu ni merujuk kepada amanah sebenarnya. Merujuk pada satu perjanjian yang pernah kita buat dengan Allah SWT. Dia merujuk pada mithaq. Dia merujuk pada zaman yang terdahulu yang pernah kita berada di alam roh dulu dan kita telah buat perjanjian itu, kata Al-Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya Bahrul Ulum. Bahawa perjanjian antara aku dengan kamu, Allah tuti'u syaitan. Jangan kamu taat kepada syaitan. Di dunia ini carilah jalan untuk bertemu dengan aku, mengikut cara ibadah yang aku tetapkan. Dan aku telah jelaskan kepada kamu, bentuk pemusuhan syaitan itu telah janji akan menyesatkan kamu. Perjanjian syaitan bahawa dia tidak akan berhenti menyesatkan kamu. Dan kamu tahu perkara ini bukan? Jadi menunjukkan kepada kita, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, jelasnya pemusuhan syaitan kepada manusia ni dapat disedari oleh sesiapa pun yang merhatikan kesan buruk daripada rayuan dan juga bisikannya. Semua yang larang Allah itu dilakukan oleh manusia. Di sana kita akan menemui peranan syaitan. Semua yang larang dilakukan ternyata membawa kesan buruk kepada manusia. Jadi di sini ayat ni menggunakan bentuk tunggal untuk menunjuk kepada Allah SWT, iaitu ahad. Kemudian datang perkataan wa ani'buduni, beribadahlah kepada aku. Ahad, ini perintah daripada Allah. Wa'buduni, beribadahlah kepada aku sahaja. Yang mengisyaratkan bahawa pesan tersebut sungguh sangat jelas dan penting, kerana yang menyampaikannya adalah Allah sendiri, bersumber daripadanya langsung, direct. Dan yang kedua, wa'buduni itu untuk mengisyaratkan bahawa penyembahan tidak akan diperkenankan melainkan kepadanya semata-mata. Seperti yang kita lihat bila penggunaan kata bentuk tunggal yang digunakan, ia mesti merujuk kepada Allah SWT. Jadi ini mengisyaratkan ketiadaan penglibatan selain daripada Allah SWT. Kalaupun ada yang terlibat, keterlibatannya sama sekali tidak bererti jika bandingkan dengan keterlibatan Allah SWT. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mauquf kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahawa menceritakan dahulu sebelum kamu, kata Salman, ada dua orang manusia. Seorang masuk syurga kerana seekor lalat, seorang masuk neraka kerana seekor lalat. Macam mana tu wahai sahabat Nabi Salman Al-Farisi? Maka beliau telah menjelaskan. Seorang lelaki melalui satu tempat dan penunggu yang ada di situ berkata kepadanya, kamu nak melalui tempat ini, tualnya adalah engkau kena menyembelih seekor binatang. Kata lelaki ni, aku tidak punya apa-apa untuk dibeli binatang untuk sembelihan itu. Katanya, tak mengapa. Kalau engkau tak sembelih binatang yang dibeli, harganya mahal, tak mengapa. Tangkap seekor lalat, putuskan kepalanya. Habis cerita. Engkau telah melakukan perkara itu kerana penunggu ini dan kau dibenarkan lalu. Oh, seekor lalat, tak ada masalah lah. Dia pun tangkap lalat, diputuskan kepalanya. Niatnya untuk penunggu tersebut. Dia masuk neraka kerana seekor lalat. Yang kedua pun lalu di kawasan tersebut dan dia telah ditahan. Kamu kena menyembelih seekor binatang untuk lalu kawasan ini, tanpanya kamu tidak dibenarkan. Jawapannya, demi Allah, aku tidak akan menyembelih satu pun melainkan kerana Allah SWT. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan melainkan sebut nama Allah SWT. Maka jawapan lelaki yang kedua ni, demi Allah, aku tidak akan menyembelih satu apa pun melainkan untuk Allah saja. Jawapan penunggu ini, penjaga ini, tak mengapa. Kalau engkau tak mau sembelih binatang yang mahal, seekor lalat pun lepas kamu di sini, macam sahabatmu sebelum ini. Jawapannya, demi Allah, walau seekor lalat pun aku tidak akan, walaupun lalat itu haram dimakan, aku tidak akan menyembelihnya, kerana melakukan satu perkara bukan kerana Allah adalah haram, hukumnya syirik. Maka dia dibunuh, dia mati kerana seekor lalat. Tempatnya syurga banding yang pertama, mati masuk neraka walaupun seekor lalat. Maka ini dia, tuan-tuan, ini yang digunakan oleh Allah SWT dalam konteks perkataan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kamu beribadah sepenuh hati kepada aku sahaja, itulah dia jalan lurus. Perkataan sirat ini kita dapat lihat dalam Al-Quran digunakan beberapa kali, bahawa perkataan sirat datang dari perkataan sad ra ta, asalnya dari perkataan sin ra ta. Jadi perkataan sirat ni kita dapat menemui dalam Al-Quran sebanyak 45 kali, semuanya dalam bentuk tunggal, mufrad. 32 kali di antaranya dirangkaikan dengan perkataan mustaqim, yang lain disebut siratus sawi, sawa as-sirat, dan juga digunakan sebagai al-jahim. Sirat ini dinisbahkan kepada satu, kalau disandarkan kepada satu, maka kepada Allah SWT. Seperti perkataan siratak, ihdinas siratal mustaqim, contohnya. Sirati, jalan aku, siratal azizil hamid, inilah jalan Allah SWT yang maha mulia lagi maha terpuji. Perkataan sirat ni kalau kita lihat dalam kamus al-mufadat Al-Quran, mufadat al-fazil Al-Quran oleh Imam Al-Asfahani, sirat ini maknanya at-tariq al-mustashal, asluhu min saratu ta'am wa zaratuhu ay ibtala'atuhu. Ni makna sirat ni jalan yang
dipermudahkan. Mana jalan yang luas, jalan yang bawa kita kepada satu direction, satu tujuan. Dan datang perkataan sirat ni sebenarnya daripada sin, rata, tapi berlaku iqlab di situ dengan meraihkan huruf ra dan juga ta, maka ditukar menjadi sad. Dan kadang-kadang dibaca juga dalam ilmu bahasa Arab di sudut penggunaan saraf, ada juga yang menyebut sebagai zirat, perkataan zai, zirat disebut sebagai zirat oleh sebahagian daripada orang Arab. Macam kadang-kadang ada perkataan yang digunakan diiklab kepada bunyi tertentu kerana mungkin sukar untuk diucapkan dari sudut psikologinya, psikolinguistiknya. Macam contoh orang Yaman menyebut huruf kaf tukar jadi ga, tapi tidak dalam sembahyang. Tak bolehlah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tak ada qiraat seperti itu, tuan-tuan. Macam orang Mesir, mereka tidak menyebut jim, disebut ga. Jamil jadi gamil. Jayid dipanggil gaid. Gaid giddan. Itu adalah slang dari sudut penggunaan perkataan bahasa Arab, dari sudut dialek tempatan, di tempat-tempat beza. Tapi bila orang Mesir baca Al-Quran, mereka tetap akan baca dengan jim, tak akan sebut ga. Begitu juga orang Yaman, mereka menyebut perkataan kaf itu tukar jadi ga, tapi tidak dalam Al-Quran. Begitu juga perkataan sirat, dibaca juga dengan zirat, iaitu zai. Jadi perkataan sirat ni menunjuk kepada jalan yang dipermudahkan, jalan yang senang untuk kita nampak, jalan yang tidak ada pertarungan untuk kita pergi ke situ, kerana ia membawa kita kepada satu arah tuju yang jelas. Dan di sinilah berkata para ulama tasawuf bahawa jalan ke akhirat ini jalan luas, tidak ada masa untuk kita berdengkian satu sama lain. Berbeza daripada jalan keduniaan ini sifatnya menimbulkan cemburu di antara kita satu sama lain. Itu sebab kita dapat lihat perbezaan penggunaan perkataan sirat dengan sabil. Sabil yang juga diterjemahkan sebagai jalan, orang kata Ibnu Sabil contohnya. Kalau kita pergi ke negara Arab, contohnya ke Mekah, kita dengar perkataan sabil, maknanya Ibnu Sabil itu. Ataupun mereka yang berada dalam keadaan kesusahan, maka diberi makan, ibaratnya begitulah maksud mereka. Jadi sabil ni juga merujuk, digunakan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak, contohnya subulus salam. Ini perbezaan antara sabil dengan sirat. Sirat tak pernah digunakan dalam bentuk jamak dalam Al-Quran. Sabil digunakan dalam bentuk jamak dalam Al-Quran. Kita dapat lihat contohnya subulas salam yang Allah gunakan, jalan-jalan kedamaian. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah dipanggil sabilillah. Orang yang bertakwa dianggap sebagai dalam sabilil muttaqin. Ada juga dipanggil sabilit taghut, dipanggil juga sabilul mujrimin. Maknanya sabil ni digunakan dalam konteks perkara yang positif, perkara yang baik dan perkara yang buruk. Sedangkan penggunaan sirat ini selalunya merujuk kepada satu bersifat yang benar dan juga yang bersifat dengan hak. Berbeza daripada sabil yang kadang-kala mungkin bermakna kebaikan dan mungkin juga membawa kepada jalan-jalan orang yang derhaka. Sebagai contohnya, kita dapat lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Terjemahannya, dengan kitab Allah itulah membimbing orang yang mengikut keridhaannya ke jalan-jalan kedamaian. Dan dengan Al-Quran itu juga Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan membimbing mereka menuju kepada as-sirat al-mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Jadi sirat ini bagaikan jalan tol, highway yang besar tu. Bila anda dah masuk ke jalan tol ni, anda insya-Allah tak akan tersesat lagi. Ikutlah signboard tu. Pergilah ke mana tujuan yang nak kita target itu. Bila memasukinya berarti sedara-sedari telah pun ditelan olehnya. Kerana perkataan sirat tadi kita baca dalam Mufradat Al-Fazil Quran oleh Imam Asfahani, dimerujuk kepada perkataan ibtila', maknanya menelan. Ibarat jalan besar, dia menelan kita. Jadi anda telah pun ditelan olehnya menuju kepada tujuan yang kita cari itu, tanpa kita dapat keluar dari jalan tersebut hinggalah kita sampai ke target terakhir kita, hujung tujuan perjalanan kita. Demikianlah indahnya ayat Al-Quran, tuan-tuan. Ya Allah, hebatnya bila kita belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, belajar bahasa Arab, kita dapat memahami seperti kata Al-Alama Syekh Dr. Fadil Samarai, bahawa pemilihan perkataan Quran ini sangat dakik, ajib, satu pemilihan yang luar biasa, ya. Kerana kalau kita faham setakat itulah ilmu kita. Kita dah memahami lebih lanjut, maka kita menambah iman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita untuk memahami apa yang dimaksudkan sebaik mungkin, supaya semakin subur iman kita kepadanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkataan makna sirat ini dan penggunaan konteks ayat ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.